Okay. So, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, selamat pagi. Right. Maybe you dah tahu dah. So, hari ni saya akan habiskan, basically saya akan revise sahaja balik chapter 4. Okay. Dan saya akan based on final exam punya question. Okay, so kalau you tengok soalan final exam yang sebelum ni lah kan, saya ada bagi dalam you punya e-learning tu. So ada dua set kan. So basically soalan 4 dekat soalan 3. So 3 di set 1 dengan 3 di set 2. Okay, so saya akan more ataupun fokus on di 3A lah. 3 di set 1. Soalan 3 di set 1 yang first kali. Okay. Right, yang 2 tu boleh buat sama je, step yang sama sahaja. So you boleh buat sendirilah. So, okay. So ini untuk group ni kan, group 2. Okay, group 2. Okay, so kita start. Okay, so kita akan start buat soalan 3. Okay, so soalan 3 lebih kepada kita, dia akan refer kepada kita. Kita 3. Okay, boleh saya start Ready ke? Okay, saya memang akan panggil few people. So saya baca kelas tadi lah, siapa saya panggil tak menyaut ataupun tidak menjawab saya punya ni, so saya kira awak tak datang je. Okay, right. So try fokus. Memang lama sikit lah, mungkin paling tinggi pun ni 1 jam setengah kan. Saya akan bercakap dalam 1 jam setengah dan kita memang akan ada rehat tu, tak ada rehat sangat. Kita rehat based on bila saya panggil nama-namakan kawan awak tu, time tu awak boleh rehat set. Tapi mungkin siapa yang dipanggil tu tak rehat lah. Okay, so untuk soalan 3 kita akan tengok soalan based on symmetrical fault. Okay, saya akan tengok, kita akan try revise lah soalan symmetrical fault ni. Untuk soalan ni, so kita boleh try baca lebih dulu lah. Okay, synchronous generator as shown in figure 3A. Okay, ni figure 3A, bawah ni figure 3A is operating at rated MVA. Okay, rated MVA 0.85 power factor lagging and 8% above the rated voltage. When a bolted 3-phase short circuit happen at bus number 1. So maksudnya short circuit tu berlaku di bus 1. Okay, so that you need to use 100 MVA as tadi, as base new 100 MVA dan juga 15 kV at generator 1. Okay, 100 MVA and 15 kV at generator 1. Okay, now soalan dia nak apa? Soalan dia kata you need to find satu, calculate the subtransient fault current. Maksudnya you nak I fault lah. I fault. Okay, I fault subtransient di bus 1. Okay, sama dengan berapa. And then yang kedua, you kena cari subtransient generator. You kena cari I generator sama dengan berapa. I motor sama dengan berapa. Where you kena neglect dulu pre-fault current. Okay, basically these two adalah contribution current. Macam yang kita buat dalam lab itu, contribution current. Okay, IG dengan IM. Yang ketiga, you kena cari same thing sebenarnya, you kena cari IG dan juga cari IM, contribution current tadi, tapi you kena includekan pre-fault current. Okay, so you nak cari IG dan juga ni saya buat sini IG campur dengan pre-fault current dan juga IM campur dengan pre-fault current. Okay, yang mana ini you kena include pre-fault current ini.
Okay, yang soalan yang atas kita neglect dulu pre-fault current, maknanya kita tak payah cari dulu pre-fault current dia apa, and then yang ketiga baru kita cari. Now, so tengok Lita. Okay, so Lita awak dalam figure 3 ni, dalam figure 3 ni, so it's given to you generator, sambung kepada transformer 1, sambung kepada transmission line, sambung kepada transformer 2 dan juga motor. Okay, in between generator dengan transformer 1, you ada satu bus 1, in between transformer 2 dengan motor, you ada bus 2. Nama dia lah. Okay, so macam yang kita mention dan kita faham, so any value yang diberi dalam soalan itu adalah rated value ataupun old value. Kan, ini adalah rating untuk ni contohnya kat sini 100 MVA, 11 kV, X per unit dia J 0.1 ni adalah rating untuk generator ni. Okay, untuk transformer yang ni, okay, untuk transformer 2 yang ni, okay, dan motor juga yang ni. Okay, yang saya highlight biru ni itu adalah rated ataupun rating yang diberikan untuk yang ada untuk setiap komponen. So ataupun nama lain dia biasanya you akan nampak, kita nak guna nanti you akan nampak jadi S base old, V base old, X per unit old. Okay, V base old represent this one, S base old represent 100 MVA tadi, rating yang diberi tadi. Ini V base old pun sama, rating yang diberi tadi sama juga yang ni. So yang ini basically adalah you punya rating tadi. Okay, rating value. Okay, itu terms-terms yang awak kena ingat, yang kena faham dan kena tahu. Okay, so now kita boleh buat soalan. Soalan kata, soalan pertama dia nak cari bus 1. Cari fault di bus 1. I fault subtransient fault current at bus number 1. So bus number 1 di sini, okay, fault dia berlaku di sinilah. Okay, I fault is there. Macam tu. So, apa yang kita nak buat kat sini sebenarnya you nak buat fault analysis. Okay, but then you mungkin tahu dah, in order for you to do the fault analysis, you kena tahu buat per unit. Okay, so kalau you buka balik note, you check balik note, dia ada step dia. Sebenarnya step tu tidaklah rigid, tidaklah wajib untuk awak ikut step tu. Cumanya kami bagi step tu supaya awak tak lupa. Memang itulah cara dia you nak dapatkan I fault ke, nak carikan ZTH ke apa, semua dalam step tu. Okay, you tak tertinggal lah ataupun tak terlupa lah macam mana nak start. Okay, so untuk soalan per unit dan juga soalan fault ni memang start dia kena start dengan per unit lah kan. You nak start per unit, kalau you tengok dalam lecture note ada 5 step nak buat per unit. Sampai you boleh lukis dia punya reactance ataupun impedance diagram dengan per unit yang diberi. Okay, so kita akan start macam tu lah. So saya akan review balik step 1 sampai step ke-7. Okay, step 1 sampai step 5 adalah per unit, 6-7 adalah step untuk cari I fault. Right, so kalau kita kata kita nak buat step yang pertama, okay, step pertama apa dia? Step 1 apa dia? Siapa ingat? Cari ZTH. Saya buat cari ZTH, Thevenin, impedance Thevenin. No, untuk cari per unit dulu. Per unit Cari kena S-base. cari S-base. cari S-base dulu. Okay, so your S-base will be determined in the question. Question tu dah bagi tahu dah S-base dia berapa. So in this case S-base dia adalah 100. Sebab dia bagi tahu dalam soalan dia kata use 100 MVA. Okay, as the common base. Okay, nombor 2 base apa? V base. Kan? So V base will be depend on your circuit. Okay, so V base
you kena buat V base based on you punya transformer. Split your transformer punya voltage ataupun side. Since you ada 2 transformer, maksudnya you akan, bila you split, you akan ada 3 zone. Kan? So zone 1, okay, zone 2, okay, zone 3. Okay. Saya tak ada solution untuk ni. Okay, saya ada solution pun macam yang tadi pun saya buat lah. Yang ni saya tak ada solution, betul-betul solution saya tak ada. And I won't give it to you. Okay, yang ni saya bagi nanti based on kalau dah siap saya bagi. So sebab itu saya kata buat bersama-sama lah. So you kena buat bersama-sama dengan saya, buat solution ni, so at least you nampak what's going on and how you solve step by step. Okay, sebab saya tak bagi solution. Jangan tanya saya solution. Okay, dan saya memang paling tak suka kalau student minta saya solution. So saya memang nak kata pantang tu tidak lah, tapi saya memang tak berminat. Okay, cuba buat dulu and then you show me your solution, then I'm happy to help you. Okay. So now zone 1, zone 1, 2, 3. So macam mana you nak classifykan ataupun macam mana you nak tahu zone 1, 2, 3 ni sama dengan berapa? Ini untuk saya cerita semula untuk kepada kawan-kawan yang mungkin tak ingat lagi. Okay, mungkin Dr. Nisa pun dah berulang-ulang dah cakap benda yang sama. Kan, you kena tahu bila you split, bila you nak cari V base, you kena split your transformer punya voltage ataupun side. So you akan ada 2 side lah. Transformer 1 akan ada high voltage side dan juga low voltage side. Sama juga transformer 2, ia akan ada high voltage side dan juga low voltage side. Okay, so untuk zone tadi you ada 3 zone. So V base tadi dia akan based on zone tadi lah. So kalau kata nak cari V base, since you ada 3 zone tadi, di antara 3 tadi tu ada satu yang dia dah bagi dalam soalan. Okay, so dalam contohnya kat sini, dia bagi berapa? 15 kilovolt at generator 1. So 15 volt at generator 1, generator 1 ni berada di zone nombor zone nombor 1. Okay, zone nombor 1. So saya dah letak zone tadi 1, 2, 3 tadi. So you akan dapatlah V base sama juga dengan V base 1 sama dengan 15 kilovolt. Alamak, silap lah hang. Sekejap dia hilang connection. Sangkut ke? Tersangkut-sangkut ke tak? Dia dengar okey je. Sangkut nanti kalau sangkut balik bagi tahu balik saya tukar internet. Pada time ni saya pakai wifi Unimed ni. Okay, right. So tadi apa? So dia ada daripada 3 base tadi tu, salah satu base you dah diberitahu. So which is for generator 1 dia kata kena pakai 15K. So since generator 1 berada di zone 1, so that V base untuk zone 1 adalah 15K lah. Okay, and then you boleh buat dekat sini. So ini akan dapat 15K. Okay, 15 kilovolt. So untuk zone 2, okay, zone 2 ni saya pilih zone 2 sebab apa? Sebab saya dah ada zone 1. Sebab kita nampak kat situ zone 1 dengan zone 2 dia connect through transformer 1. Saya tak boleh jump buatkan zone 3 terus kan? Sebab dia saya tak tahu lagi zone 2 tu. Zone 3 tu dia hanya based on transformer 2. Yang you ada sekarang ni transformer 1 punya data je lagi baru. Okay? So that baru you boleh buat zone 2. Zone 1 dah tahu, baru boleh buat zone 2. So zone 2, V base for zone number 2 will be equal to, okay now, since this one,
Okay, bila you split transformer ni, you ada dua side. Kan? You ada di sini, okay, katalah di sebelah 11 kV ni kita panggil low voltage side of transformer 1. Okay, yang 110 ni kita ada high voltage side of transformer 1. Now, for transformer 2, you ada 110, maksudnya dia ada high voltage side of transformer 2. 11 maknanya you ada low voltage side of transformer 2. Okay, kenapa saya tunjuk ni? Sebab ni penting untuk awak faham low voltage kat mana, high voltage kat mana. Okay, so high voltage side macam ni, so high voltage side of transformer 1 dengan transformer 2 tu kena nilai yang high voltage lah dua-dua. Janganlah awak letak sini low voltage, awak pergi letak 11 pada 110. Tak samalah, sini 11, ini 110. Ini high voltage, ini low voltage. Okay, yang ni salah. Okay, so definitely kalau you buat nanti per unit semua akan salah. Okay, right. So, you dah ada dah low voltage side dengan high voltage side. So, since you ada base di zone 1, barulah you boleh cari di zone 2 sama dengan berapa based on the ratio of the transformer. So, ini saya rasa awak boleh tengok balik macam mana kita boleh dapat ni. Okay, untuk for the time being, saya boleh pakai equation high voltage side of transformer 1 divide by low voltage side of transformer 1 kali dengan V base untuk zone 1. So for this, patutnya kita akan dapat 110K divide dengan 11K kali dengan V base 1 15K. Okay, you akan dapat sini 150 kilovolt. Okay, 11, 10 kali 15, 150. Right? So now, makna kata zone 2 you dah dapat 150 kilovolt tadi. So now, bila you dah dapat zone 2, barulah boleh dapat zone 3. Okay, so zone 3 dia based on ratio untuk transformer 2 ni, dua ni. Okay, so now equation dia saya boleh guna equation V base untuk zone 3 equal to low voltage side of transformer 2 divide by high voltage side of transformer 2 kali dengan V base zone 2. Okay, ni akan dapat balik 15 lah. Akan dapat 11 bahagi dengan 110K, okay, kali dengan V base di zone 2 150K. Okay, akan dapat mati-mati 10, 15 lah. Kan? So 15 kilovolt. So maksud tadi, dia dapatlah sini 15 kilovolt. Okay, right. So saya ulang ni sebab ini penting kalau awak nak faham V-base ni, sebab daripada V-base ni baru dia akan tarik sampai ke bawah. Sebab V-base tu nanti awak nak cari dekat per unit, masa itulah awak nak cari, semua nak guna base ni. So kena make sure V-base ni you understand how to calculate ataupun to determine how to calculate the V-base. Okay, now the next base yang you nak cari adalah Z base, which is step ketiga, you cari Z base. Okay, ataupun impedance base. So untuk Z base, ini saya kena mention lah, saya rasa kalau Z base ni dia ada dua tempat you boleh guna. Satu, you kena cari dekat transmission line normally untuk kita, dan yang second one you nak cari untuk di load. Okay, so cuma dalam symmetrical fault kita biasanya kata load kita tu unloaded ataupun tak ada, kan, dia tak bagi dalam bentuk power lah. Biasanya dalam dia punya impedance tu. So kita akan assume unloaded system, dan kita hanya akan kira transmission line je biasanya untuk symmetrical fault. Okay, so maksudnya kalau nak cari ini, yang load ni biasanya boleh jumpa untuk per unit. Dia tak jumpa dalam symmetrical fault. Okay, so sama je equation dia untuk cari Z base. Okay, Z base equation dia adalah
V base square divide by S base. Kalau kata awak nak cari untuk transmission line, so V base square di transmission line divide by S base untuk transmission line. So sekarang ni kita tak transmission line lah kan? Okay, transmission line awak diberi tadi. So V base di transmission line berada di zone berapa? Di zone 2. Ya tak? Transmission line berada di zone berapa? Ni. Transmission line, ni line, X line, dia berada di zone 2. Okay, so you kena pakai 150 lah V base di transmission line. 150 K kuasa 2 divide by S base diberi dalam soalan which is 100 meg. This one you akan dapat lebih kurang 225 ohm. Okay. Ada soalan tak ni? Diam je grup ni. Ada soalan tak? Tak ada, madam. Okay. Tak ada lagi saya. Sekejap eh. So, kan. Okay. Sekejap bagi saya 5 minit je 5 minit jap. You rehat jap. Sekejap je. Sekejap eh. 5 minit. Sekejap eh.
Okay, sorry ada ni tadi. Urgent. Okay, apa tadi? So kita berhenti takat base 3. Okay, so step yang ketiga tadi, you cari Z base. Okay, now apa yang saya nak ajar kat sini, okay, untuk Z base, okay, kalau you diberi Z base dalam ohm, okay, ini you diberi maknanya real value dalam transmission line awak diberi dalam bentuk ohm, okay, transmission line diberi dalam nilai ohms. So you boleh pakai, maknanya you boleh buatlah step ketiga. Tapi kalau kata you pernah buat, kita pernah buat itu kan, X line kita ni diberi dalam per unit. Dia dah bagi siap-siap dalam per unit. So kalau dah beri siap-siap dalam per unit, you boleh skip step number 3. Okay, you tak payah cari Z base. Sebab yang ini dia pakai kalau sebab dia bagi dalam bentuk ohms macam tu. Okay, you kena cari ohms sebab real bahagi dengan base dia dapatlah terus per unit dia. Okay, tapi kalau dah bagi dalam per unit siap-siap, so you boleh skip soalan, boleh skip step nombor 3 sebab nanti you boleh terus cari sahaja per unit baru. Okay, itu satu untuk Z base. Now, kalau you nampak kat sini step 1, 2, 3 tu you cari base je. S base, V base dengan Z base. Okay, S base, V base, Z base. Settle semua base, barulah kita boleh cari. The fourth step is actually you punya per unit baru. X per unit baru. Pula dah. X per unit baru. Okay, X per unit baru equal to X per unit lama kali dengan S base new bahagi dengan S base old kali dengan V base old bahagi dengan V base new kuasa 2 square. Okay, right. Saya ulang semula. Apa dia old, apa dia new. Okay, V base old. Old. Okay, old adalah yang diberi dalam soalan ni. Ni dia bagi S base old, S V base old dengan X old. Ni pun sama, ni old. Okay, old. Okay, semua tu yang diberi tu adalah nilai old. Nilai yang baru adalah yang awak cari. Yang di step 1 dengan step 2. Okay, yang baru ni adalah S base new adalah nilai 100. Okay, V base new ni, ini bergantung kepada awak ada base, ada 3 base kan. V ada 1, 2, 3 zone. So bergantung kepada komponen awak berada di zone mana. Kalau kata generator, so generator berada di zone 1. So you kena pakai V base 115. Okay, so contoh dia macam mana? So X generator yang baru, okay, contoh X generator yang baru, nilai dia diberi, nilai generator X lama dia adalah J0.1, okay, kali dengan S base yang baru adalah 100 given in the question, okay, and then V base yang lama dia kebetulan sama 100, okay, 100 meg kali dengan V yang lama, okay, rating dia bagi tahu dalam soalan tu, awak tengok punya soalan 11 kV bahagi dengan V base new dia adalah dia berada di zone 1 kan. So zone 1 dia adalah 15 K. So kuasa 2. Okay. So this one kalau you punch calculator, saya rasa kita dapat tadi 0.0538 per unit. Okay. Faham So ini untuk generator saya rasa very straightforward. Untuk transformer je yang saya kena ulang balik. So untuk transformer 1, okay, new, okay, equation dia sama, per unit lama bahagi dengan S, darab dengan S, darab dengan V. Yang saya nak highlight balik yang semula ni, make sure awak ingat balik. So untuk transformer,
So transformer dia ada dua side tadi. Bila you split the zone tadi, dia ada dua side kan? Low voltage side and the high voltage side. So you untuk transformer sahaja yang you boleh pilih voltage dia belah mana yang you nak pilih. Sebab dia ada low voltage side dan juga high voltage side. So kalau you pakai low voltage side, this one, low voltage side, makna kata you kena kira zone 1. You kena ambil zone 1. Kalau you ambil high voltage side, this one untuk transformer 1 untuk transformer 1, kalau you ambil high voltage side dia, you akan pakai zone 2. Okay, apa yang saya cakap ni, maksud dia macam ni. So kalau kata transformer 1, okay, ikut transformer 1 minus, diberi yang lama 0.15. Kan 0.15. Kali dengan S yang lama, S yang baru diberi dalam soalan 100 meg. Okay, S yang lama rating dia pun kebetulan 100 meg. Okay, kali dengan V dia. Okay, kalau kata saya nak pakai low voltage side of transformer 1. Okay, low voltage side of transformer 1, the old rating dia adalah 11. Okay, rating dia low voltage side, rating dia adalah 11. Base dia adalah 15 because 11 ni adalah low voltage side of that transformer berada di zone 1. So, bila you nak tulis, you kena make sure you pakai, kalau kata you nak cari pakai low voltage side, so you letak 11 kV on the top divide by the 15 kV of the base 1 kuasa 2. Okay, now saya nak tengok ada tak orang yang faham ataupun ada tak orang yang kawan-kawan awak yang ikut ni. So, ada 60 orang. That's good. Tolak 3, 60 orang. Okay, nama-nama yang saya biasa panggil dalam kelas tu saya akan skip lah kot. Kita try panggil nama kawan-kawan yang saya jarang panggil dan saya tak berapa nak ingat muka dia dalam kelas. Okay. Syahir, dua-dua Syahir saya kenal. Ni. Nur Iman ni. Semalam pun saya panggil dia tak ada juga dalam kelas saya rasa. Nur Iman ada ke? Ada Nur Iman? Kalau ada boleh muncul, kalau tak ada saya assume awak tak ada je dalam kelas. Okay, so ini awak punya, saya buka awak punya ni. Attendance Nur Iman. Tak ada Nur Iman tak ada? Ya, saya. Okay, ada. So kalau macam tu awak tolong bagi saya equation untuk transformer 1 tapi kita pakai high voltage side. Apa equation dia, Iman? Awak ikut ke tak ikut? Iman? J 0.15 darab 10M bagi 10M darab 10? 100M. 100M? Mana 100M pula ni? 100M, 100 mega, okey. Darab 110 0.15 kali dengan 100M 100 meg. bahagi 100M darab 110K Okey. bahagi 150K. Okey, so soalan saya 150K itu kenapa awak ambil 150K? V base zone 2. Di V base? Zone Di 2. zone 2. Siapa punya V base zone 2 tu? Siapa punya? Siapa punya V base? Untuk komponen apa ni? Transformer. Transformer? Transformer ada dua transformer. Transformer mana? High voltage. High voltage mana? Transformer ada dua. Transformer high voltage ada dua kat situ. Yang mana satu? Transformer 1. Transformer 1.
Okay, sebab high voltage side of the transformer 1 ni berada di zone 2 sebab tu you pilih dia 150. Okay, bukan suka-suka kita pilih 150. Okay, now kalau you, I guess kalau you punch calculator ni you akan dapat lebih kurang apa tadi saya ingat kapan dia. 0.0807 kot. 0807. Okay, check balik Now, ini transformer 1. So kalau dua-dua ni, so maknanya kalau kat sini siapa yang tak nampak lagi lah. Kan, ini adalah okay, ini adalah low voltage side of transformer 1 dan low voltage side of transformer 1 berada di zone number 1. Okay, itu adalah V base zone 1. Okay, nah, ataupun you boleh buat untuk di high voltage side. So high voltage side you boleh buat ini 110 high voltage side of transformer 1 dan high voltage side of transformer 1 ni berada di zone V base di zone 2. Okay, so kalau patutnya kalau you masuk calculator dapat jawapan yang samalah. Okay, so either one you boleh buat. So now, untuk transformer 2 yang baru, mari kita tengok siapa-siapa. Najwa. Najwa ada ke? Najwa? Ada boleh. Apa dia Najwa? Kenapa awak berada macam ramai sangat dengan, ada kelas ke? Korang ada bersama-sama ke semua orang ni? Okay Najwa, cuba buat kat saya equation untuk transformer 2 tapi untuk awak buatlah level mana pun awak nak buat. Awak nak buat high voltage ke, nak buat low voltage ke, pilihlah. Cuba buat Sat. Apa dia? Saya buat low voltage. Okay. So J. 0.15 G. Okay. Darab Okay. dengan 100 mega per Okay. 100 mega. Okay. Darab dengan 11 K bahagi 15 K. Okay. 15 K. Kuasa Kuasa 2. Okay now soalan saya. 100 yang atas ni 100 yang mana ni? 100 yang ni. Ni apa dia? S base. S base yang mana? S base New. yang mana? S base yang new. So 100 yang bawah ni adalah S base Old. old. So awak ambil S base old ni awak ambil kat mana? S base old ambil kat mana? Yang dia bagi dekat transformer. Dia bagi dekat transformer. So I assume you cakap yang ni lah. Okay, so ini 100 yang ini. Okay, ini adalah 100 yang bawah Najwa cakap tadi. Okay, 100 yang atas tu yang diberi dalam soalan. Yang ni. Okay, kebetulan dia sama. Okay. Right. Now, kalau macam ni, ini adalah low voltage. Okay, good. Thank you. And then yang kedua. Yang kedua, saya nak tolong, siapa nak tolong ni? Saya panggil kakak-kakak lah. Kakak-kakak ni. Saya. Siapa tu? Siapa ni tak keluar kat sini? Saya, Dia madam. tak highlight ni. Saya tukar. Saya punya layout ni. Siapa saya tu? Saya madam Daniel. Daniel E yang pakai spek. Daniel. Ya betul. Saya tu. Okay, Daniel nak buat yang mana? Cutting ke? Kalau Najwa dia buat low voltage, saya high voltage. Okay. Try 0.15
15 J 15 kali J kali. kali 1 mega bahagi 1 mega Okey. Okey, kali dengan kali dengan 110 110 bahagi dengan 150 150. Okey. Lagi square. square. Okey. So, betul So, yang ini pun sama. So, awak cuma tengok dia punya voltage saja. So, ini pun kalau awak punch calculator pun awak dah check ada ni 0.0807 lah sebab dia sama je kan. Okey, check balik tengok betul ke tak. Yang saya Madam, ya. Madam, saya nak tanya madam. Bila kita guna high voltage ataupun low voltage, dia macam mana pun memang tetap akan sama madam jawapan dia. Dalam Ya, bilik sama. ni. Sebab dia transformer yang sama. Cuma awak pilih voltage je. So mesti akan sama. Ratio di antara ratio ni, maksudnya ratio yang ni dengan ratio yang ni sama je patutnya jawapan dia. Okay? Ada possibility untuk tak sama madam. Nah, kalau awak jawab tak sama, jawapan awak salah. Tak sama je, bukan saja salah, awak yang salah kira tu. Okay? So biasanya salah kira kalau awak ambil base yang salah lah biasanya. Awak ambil base yang salah, awak ambil atas bawah salah. Tu kalau awak tak dapat sama je, definitely memang jawapan awak salah. Cara kira awak salah lah. So check balik. Siapa yang nak tanya? Taufik ke? Madam, Ya. yang V-base new tu yang dekat transformer tu memang selalunya dua-dua akan sama ke? Maksud saya dua-dua akan 100 ke ataupun Tak. okey. Okay. Yang new Yang new tu satu nombor lah. Kan satu nombor sebab new tu memang awak tanya S kan. So kalau new ni memang akan bagi tahu ni satu nombor je dia akan bagi tahu kat sini. Okay, S memang sama. Untuk power system, power dia mesti sama semua. Tapi voltage tak. Okay. Voltage based on zone. So kata tadi sama, ini memang akan 100, ada boleh kata biasanya kita akan buat 100. Tapi yang tak sama dia dekat yang sini. Okay, itu sebab nombor 100 sedangkan 100 bagi apa. Tapi yang rating tu biasanya mungkin tidak samalah. Okay, macam ni rating ni. Ini kebetulan rating dia bagi 100. Okay. Tapi dia boleh bagi sini 100, boleh bagi sini 50, boleh sini bagi 80, boleh bagi sini 45. Madam. So jadinya yang bawah dia tu awak kena tukar lah. Bukanlah 100. Okay. Right, thank you. Okay, baguslah soalan tu. Nanti kan awak semua assume 100 pula. Bukan yang bawah ni bergantung kepada rating awak. Apa rating diberi dalam soalan, itulah. Kebetulannya soalan ni 100 dia bagi semua. So untuk memudahkan awak kira lah. Okay, saya rasa dalam per unit dia tak mungkin bagi sama. Okay, per unit taklah sebab kita memang nak test awak per unit. Ini sebab kita nak test fault. Sebab tu kita bagi dia mudah sikit. Right, so now untuk transformer selesai, kemudian you boleh buat yang the next one adalah motor. X motor yang baru equal to berapa? Dia bagi sama macam generator kan. So J 0.1 okay, 0.1 kali dengan 100 meg divide by 100 meg juga yang lama kali dengan voltage untuk motor. Voltage untuk motor rating dia bagi 11 kV divide by base untuk motor adalah 15 sebab dia berada di zone 3. Zone 3 dah saya tulis 3. Okay, zone 3 square. Okay, so this one akan dapat sama dengan motor lah J 0.0538 per unit. Okay, now the last one adalah you punya transmission line. So untuk X transmission line, okay, yang ini dia tak adalah baru ke tak baru, dia cuma boleh cari X per line per unit equal to X line yang real bahagi dengan X line per base, X line base. Okay, so diberi yang real tu dalam soalan which is 20 ohm J sebab dia X divide by X line adalah 225
ohm. Okay, so this one you akan dapat per unit J 0.0889 ke 0.889. Apa? 20 bagi 225 90. 0.0889 per unit. Okay. So you dah dapat dah semua. Cuma macam ni lah untuk X transmission line ini. Ingat, so kalau dia bagi dalam per unit, dalam bagi ohms, you kena carilah macam ni. Ya, dia bagi ohm kan, ni soalan ni dibagi real value dia dibagi, so cari base saja. Based on Z base lah. So X line ni adalah sama juga dengan Z base tadi. Z base yang awak kira tadi kat atas tadi tu. Kat step ketiga tadi tu. Cuma kalau kata dia bagi dah siap-siap dalam per unit, so you kena pakai equation per unit lah. So X line per unit yang baru kan. So X line yang barulah equal to X line per unit yang lama yang old kali dengan samalah S base new bagi dengan S base old kali dengan V base old bahagi dengan V base new kuasa 2. Okay, ini pakai macam ni kalau X line tu dia bagi dalam per unit. Kalau tak, you kena kira macam biasa ni. Okay, saya dah mula ni. Now, bila you dah selesai step ini, maksudnya you dah selesai lah step yang keempat. So step yang kelima adalah lukis sahaja. So draw the impedance diagram. Reactance ataupun impedance diagram. Reactance diagram. Okay, you need to draw ataupun you need to construct. So you need to draw. Senang je kan, kita simbol-simbol setiap komponen tu you tukar kepada dalam bentuk impedance. Okay, so kita ada generator. Okay, generator tu dia kena ada E dia lah. Okay, and then you kena ada dia punya impedance. And then you akan sambung kepada bus 1. Kan, lepas tu you sambung kepada transformer 1. Lepas tu sambung pula kepada transmission line tadi, X line tadi, sambung balik kepada transformer 2 and then dia ada bus 2. Okay, kemudian ada motor dan juga dia punya E lah. So ini adalah E motor, ini E generator, dia sambung kepada ground. Okay, so you kena lukis, you kena tulis dia punya nilai J 0.0538 sama J 0.0538 ni J 0.0889 J 0.0807 J 0.0807. Ini baru kata siap you punya reactance diagram sekali dengan value. Ini baru boleh dapat full mark. Okay, right. So setakat 5 ni, itu dari 1 sampai 5 tu per unit sahaja. Right? So now, soalan dia adalah baru kita boleh masuk fault analysis tadi. Soalan dia adalah cari I fault. So in order to find I fault, you kena tahu, so step ke-6 you kena cari dulu ZTH. Sama dengan berapa? ZTH adalah impedance yang you look from your bus 1 tadi, bus 1 ke ground. Daripada situ ke ground. Now, since you ada fault berlaku di sini, okay, bila you ada fault berlaku di bus 1 ke ground, maknanya you ada I fault kat sini lah. Okay, you short circuit bus 1 ke ground. So macam kita tengok sebelum ni, macam mana you nak cari ZTH? Okay, ZTH actually looking from this kan, daripada sini. You tengok macam ni, ZTH. Yang you nak kena tahu berapa impedance dia di situ. Okay, so daripada situ macam biasa, yang saya kata kat sini maknanya kalau you ada bus 1, so bus 1 tu berada atas kepala kita, so you ada right hand side dengan left hand side, you akan parallelkan dia. And then you just selesaikan je ataupun get the total impedance in your left side and then get the impedance in your right side. Anda dapatkan saja, lepas tu you parallelkan saja. Okay, apa yang saya cakap ni, maksud dia adalah so ZTH tadi equal to ZTH looking from bus 1 ni kan adalah equal to, so maksudnya kalau kata sini ada
A, saya buat sini A, yang semua the left hand side ni semua ni saya panggil B. So A selari dengan B. Okay, so you akan dapat equal to 0.0538 selari dengan, saya tambah semua tadi tu, saya rasa saya dapat J 0.3041 kot. Ya tak? Cuba cek betul tak? 3041. 3041. Okay, betul? 3041. So, saya dapatlah B tadi tu, saya selarikan je semua, saya tambah je semua, selarikan je semua, you akan dapat 3041. So, total, your ZTH adalah J 0.0538 inverse campur dengan 0.3041 inverse. Saya dapat J 0.0457 per unit. Okay, so ZTH adalah 0.0457. Okay, now itu ZTH lah, tu step ke-6. Okay, so step ke-7 kita adalah cari I4. So I4 adalah equal to V pre-fault. Okay, divide by ZTH. Kalau kata fault tu berlaku di bus 1, maksudnya you kena cari V pre-fault di bus 1, ZTH that looking from bus 1 to the ground. Okay, so that V pre-fault you dapat sama dengan berapa? Okay, now ZTH kita tahu nilai dia adalah J 0.0457, tapi V pre-fault, kalau kita tengok balik dalam soalan, ini V pre-fault kena ingat, tengok dalam soalan, dia ada mention dekat sini, dia kata second line tu, dia bagi tahu 0.85 power factor lagging dan at 8% above the rated value. 8% above the rated value. What does that mean? Itu adalah nilai voltage pada ketika sebelum berlakunya fault. Okay, maksud tu nilai dia adalah 8% above the rated value. What is above rated value? Okay, rated value in per unit kita consider sebagai 1 per unit, 1.0. So kalau you ada 8% above the rated value, maksudnya nilai ni akan jadi 8% above rated value, dia akan jadi 1.08 per unit. Okay, rated value adalah 1 per unit. Kalau above rated value, any number lah, percentage pun 1 ke 2 ke 1.25 ke apa-apa pun, dia akan bagi tahu. So you akan dapatlah hanya above rated value, nilai per unit dia jadi 1.08. Okay, so now dekat sini kita you nampak, sebab tu you akan pakai V pre-fault dia adalah 1.08. Okay, sudut kosong macam tu. So V pre-fault adalah 1.08 divide by J 0.0457. Ni saya tak ingat, negatif J 23, negatif J 23 point apa? 632 per unit. Okay, ingat So kalau tapi cuma kalau dalam soalan tu tidak dinyatakan, tak ada mention pun V pre-fault sama dengan berapa, so then you just straight ambil je 1 per unit. Okay, assume rated value je 1 per unit kalau tidak dinyatakan dalam soalan. Kalau dia bagi tahu berapa, so that you kena berbolah 1.08 ke 1.7 ke 5 ke berapa-berapa pun. Okay, so takat ini you basically untuk menjawab I4 tu kita sebenarnya menjawab soalan yang pertama lah. So I4 equal to minus J 23.632. This one. Okay, so now kita move kepada soalan 2. Ya, betul, dalam per unit. Dia nilai dia dalam per unit. Ni kan? Okay, dia adalah dalam per unit. Okay, sebab ini pun kan per unit. Ni pun mesti per unit lah. So you dapat dalam
per unit. Boleh soalan kedua, dia minta contribution tadi kan. Saya kata tadi soalan ni yang nombor 2 ni sebenarnya dia minta contribution. So calculate the subtransient generator dan juga motor current neglecting the pre-fault current. So macam mana saya tahu dia adalah contribution? Sebab kalau you boleh lukis balik lita ni, lita ni kalau you redraw, lita ni kalau you redraw, you boleh dapat, sedikit kat bawah lah. You boleh dapat balik, ini adalah E generator, sebelah kanan, sebelah kiri tadi, dan you ada satu bus 1. Ini adalah total impedance tadi, yang B tadi, dan ada satu sini E untuk motor. Ini generator, ini generator, ini sebelah sini motor. Ini tadi nilai dia adalah J 0.0538. Ini total dia J 0.3041 tadi. Sebelah sini A, sebelah sini B. Tak nampak pula ni. Now, since dia kata fault berlaku di bus 1, so we know that kita ada satu short circuit berlaku di bus 1 ke ground lah. So kita akan kata sini I fault. So kalau siapa ingat dalam kita buat lab hari tu, saya minta cari contribution kan. So contribution adalah semua current yang masuk ke dalam bus yang faulted bus. So in this case kita ada satu current daripada generator dan juga kita ada current daripada motor. So inilah jadinya I generator subtransient dan juga I motor subtransient. Kan kalau you buat KCL kat situ, IG plus IM sama dengan I fault. Inilah yang kita nak ni. So kita nak cari IG dan IM. So now nak cari IG macam mana? Kalau kata nak cari I for generator equal to, kita ambil pakai using apa? You need to using current divider. Korang panggil apa? Current divider? Law. Current divider rule. Current divider rule. Okey lah. Current divider rule. You akan pakai, ambil the opposite impedance. 0.3041 divide by, hasil tambah dua-dua. 3041 campur dengan J 0.0538 kali dengan dia punya I fault which is minus 23.632. So IG tadi you patut dapat berapa? Saya tak ingat. IG dapat berapa? 20.079. Betul? Dapat ke? Minus J 20.079 per unit. IM kan sebelah dia adalah sama juga dengan 0.0538 divide by J 0.3041 campur dengan J 0.0538 kali dengan minus J 23.632 dapat lebih kurang minus 3.538. Negatif 3.552. 5552, okey. 3.552. Okay, so saya pendapat tu jugalah. Okay, good. So itulah jawapan untuk soalan yang kedua, which is you cuma cari I generator dan juga I motor, which kita consider dia adalah contribution to the fault current tadi. Kan kalau you tambah dua-dua ni patutnya you dapatlah fault current tadi lebih kurang 23.6 kan. Lebih kurang lah tu. Okay, so that's it untuk soalan 2. Okay, untuk soalan 3. Okay, untuk soalan 3 dia minta, basically dia minta you compare. Okay, soalan 3 tengok balik soalan dia.
So, soalan 3 dia kata compare the result into if the pre-fault current is included. It means that you need to find the sub-transient generator tadi dengan current yang sama, generator current dengan motor current, but then this one you kena tambah ataupun you kena include the pre-fault current. Okay, so what is pre-fault current? Pre-fault current adalah kan, sebelum berlakunya fault. So kalau you tengok balik lita ni, okay, saya copy balik lita ni. This one. Copy. Paste. Enter. Okay. Now, bila kita tengok lita ni, ini kalau ikutkan ini drawing semasa fault berlaku. So kalau sebelum fault berlaku, dia tak ada ni, tak ada I fault ni. Okay, tak ada I fault ni. So kalau sebelum fault berlaku, kita boleh kata I kita, current kita adalah daripada generator pergi ke motor. Macam ni. Kan? Okay, current dia flow from the left side to the right side, daripada generator ke motor. So yang warna merah itu adalah current pre-fault. So saya boleh kata nama dia I load lah. I load ataupun I line ataupun I full load ke apalah, apa-apa current yang sebelum berlaku punya fault. Kita panggil I line senang. Okay, that line current dia akan macam tu. So warna merah tu direction dia. Okay, yang warna hijau tu adalah current ketika fault berlaku. Okay, now ini kalau kata fault berlaku, dia akan jadi macam ni lah. Kan? So ini ada I fault. Now, macam mana kita nak cari I line tadi tu? So, I line tu, saya padam dulu. So, I line tadi tu, you assume that macam buat satu loop macam ni je. Kan? Buat satu loop macam tu, so current tu adalah sebenarnya current yang sama je lalu di satu sistem tu. Okay, cuma in this case, soalan dia adalah sebab dia nak I prefer di bus. Okay, di bus 1. So you ada equation apa yang kita boleh pakai. So biasanya kita akan ada power lah, kan? So kita nak cari I di sini sama dengan berapa untuk ketika fault, ketika tiada fault berlaku. Okay, before that. So kita ada equation S sama dengan punca 3IV. Sebab you hanya ada nilai nilai rating di bus tu saja buat masa ni. Okay, so since kita nak V pre-fault ataupun kita nak I pre-fault tadi, so kita hanya consider di bus ni je. Kita nak consider di bus ini sahaja. So you akan cari S untuk bus 1. Okay, I di bus 1 dengan V juga di bus 1. So kalau kita nak pakai equation ni, kita boleh pakai I untuk line tadi di bus 1 tadi. Okay, equal to S di bus 1 tadi. Okay, divide by punca 3 kali dengan V line lah. V di bus 1 tadi. V line di bus 1. Now, you kena ingat ini adalah the current yang you cari sebelum berlakunya fault. So, sebelum berlakunya fault, kalau ni kita nak cari rating dia, rating untuk bus bar tadi tu, bus 1 tu kita assume dia sama dengan 100. Because kita nampak semua dalam komponen tadi tu, kan rating dia semua 100. Generator 100, motor 100, transformer 100, transmission line pun kita assume 100. So bus bar tu pun kita assume 100 lah. Okay. Ada soalan katalah nilai kalau you tengok kat sini. Ada soalan? Ada kalau awak tanya tadi sebab saya kata kita assume bus ini kita assume bus ini rating dia pun 100 meg. Okay. Sebab saya assume ini 100, ini pun 100. Yang sambung kepada bus 1 adalah generator 1 dan juga transformer 1. Saya assume dia 100 juga sebab semua 100 kita assume semua 100. But there are times yang macam tadilah kan kita kata ini tak sama ni 50. Ini 100 dah kita nak pakai berapa kat sini? Kan? Kalau macam ni keadaannya, kalau tak sama you boleh assume. You boleh assume nilai dia ambil je 100 senang.
ambil nilai bus 1 tu adalah 100. Okay, faham Kalau kebetulan yang ini sama, so kita assume memang dia 100 lah. Kalau tak sama pun sebenarnya you boleh buat assumption. So senangnya bagi saya assumption dia adalah 100 juga. Okay, sebab senang satu nombor. Right, so kat sini, so kita akan ambil nilai rating untuk bus tadi tu, ni ratingnya 100 Mac. Divide by punca 3 kali dengan V line untuk bus tadi tu. So V line untuk bus ketika sebelum berlakunya fault diberitahu dalam soalan which is 8% daripada rated voltage. Sebelum semasa ataupun sebelum ataupun semasa tu lah. Tadi. V pre-fault dia bagi tahu nilai dia adalah 8% above the rated value. Now, tadi saya kata rated value nilai dia 1. Kalau 1 dalam per unit, nilai sebenar dia berapa? So nilai sebenar kita assume dekat sini 11 kV. Okay, sebab apa kita assume 11 kV untuk soalan ni? Sebab kita assume juga since dia sambung rating untuk generator dan juga rating untuk transformer ni nilai dia 11 dan 11. Okay, so kita assume bus 1 ni pun 11. Rating dia 11, bukan operation voltage dia, rating sahaja. Maknanya setiap barang tu ada rating kan. So setiap benda tu kita tahu ini shape dia, ini output dia, itu rating dia. So rating untuk bus 1 tu 11. Okay, so makna kata kalau rating dia tadi rated voltage dia 11, tapi bila dia nak berlaku fault tadi ataupun operation dia adalah 1.8. So nilai sebenar dia berapa? So 1.08 kalilah dengan 11 kan? Sebab which is you akan dapat ini adalah sama juga dengan 11.88 kilovolt. Okay, sebab dia beritahu kat sini kenapa 1.08? Sebab 8% above the rated value bila berlakunya fault tadi. So that dekat sini you punya V line tadi dia akan jadi 11.88 K. Okay, so this one. And also since dia ada bagi tahu power factor tadi, power factor tu guna dia untuk cari sudut of your current. Kita tinggal. So sudut you tadi adalah sudut, since dia beritahu power factor lagging, so dia akan negative cos inverse power factor. Okay, so that you akan dapat sudut negatif cos inverse 0.85 diberi dalam soalan lah. Okay, so patutnya you akan dapat lebih kurang, ni saya tak ingat, 100 bagi 6 bahagi dengan punca 3 bahagi dengan 11.88. You akan dapat 4859.85. Sudut tu you akan dapat lebih kurang minus 31.79 degree. Okay, ini nilai dia adalah ampere, unit dia adalah ampere sebab nilai sebenar. Okay, so mungkin you ada nampak dalam latihan nilai ni 11.8 ni ada juga yang tulis macam ni. Saya rasa dalam nota ada kot, dia akan tulis 100 Mac divide by punca 3 kali dengan 1.08 kali dengan 11 K. Okay, sudut lah negative cos inverse power factor. Okay, which is sama lah kan? Sebab ini saya darab terus 1.08 kali dengan 11K. Benda yang sama. And kalau malas nak darab tu, nak darab sekali buat macam itulah 1.08 kali dengan 11. Kalau awak nak buat asing pun boleh dapatlah 11.88K. Basically the same thing. Okay, boleh kan? So ini adalah current sebelum pre-fault current. Ini adalah pre-fault current. Okay, pre-fault current tadi. Now
Pre-fault current ni dalam ampere. So you kena buat dalam per unit. You kena tukar dalam per unit sebab semua calculation kita dalam per unit. So you kena tukar current ni pun dalam per unit. So benda yang sama juga, nak cari per unit, ini adalah real value. Kalau ini adalah real value, you kena cari base dia. So I base adalah sama dengan, so I base untuk line tadi adalah sama dengan, equation ni sama je, S bahagi dengan punca 3 kali dengan V. Yang ini tak ada sudut lah. Sebab base memang tak ada sudut, kita assume kosong. Okay, so you akan ada S dia, base dia 100 meg. Okay, semua sistem bus tu pun 100 meg, dia punya S. Punca 3, okay, V base dia apa? V base dia bergantung ke, since I base ni untuk bus 1, I base di bus 1, so you kena cari V base untuk bus 1 lah. Okay, bus 1 berada di zone 1, kan? So, you akan bahagi dengan 15K. Sebab zone 1, 100 meg divide by punca 3 divide by 15K. So, kita akan dapat 38 G849.0 M. Okay, now you boleh dapat I line tadi dalam per unit equal to I line dalam ampere tadi, dalam ampere divide by I base tadi. Okay, ni A tadi saya buat ni satu, kan? Saya buat I line di bus 1 tadi. So you akan dapat lebih kurang 4859.85 sudut negatif 31.79 divide by 3849.0. Okay, so this one dia boleh dapat dalam bentuk rectangular, boleh pakai dalam bentuk ni, any form pun okey je. Tapi senang buatlah dalam bentuk rectangular kot kalau senang nak tengok. Sudut negatif 31.79 bahagi dengan answer. So saya dapat 1.07 minus J0.6652 per unit. Okay, because this one is in ampere, ni ampere, ini pun ampere. So dapatlah per unit. Okay, boleh? Boleh ke tak ni? Faham ke tak ni? Boleh follow ke tak? Boleh follow ke? Nah, boleh Okay, ni last ni sikit lagi. So bila dah dapat I per unit, now tengok yang ni. So bila you dah dapat per unit tadi, so maknanya you dah cari I yang warna pink ni lah. You dah cari I warna pink ni, yang warna biru ni saya tulis ni. Ni I ni. I satu, I dalam per unit ni. Ini. Okay, you dah dapatlah I per unit. So now, apa yang kita nak buat adalah kita kena ambil kira IG tadi dengan IM tadi, include the IL. Okay, kita kena tambah IL. So, equation dia, you just tambah sahaja. So, I untuk generator tadi, okay, campur dengan pre-fault current tadi adalah equal to I generator yang asal tadi, yang you neglect pre-fault tadi, campur dengan I L yang you cari dalam bentuk per unit tadi. Okay, so this one, you tengok IG tadi lebih kurang minus generator dia apa? J20.079 kot kan? Okay, campur dengan IL per unit. Campur sahaja macam biasa sebab kita tak ada ambil kira apa-apa direction pun. Ya, kebetulannya, bukan kebetulan, di sini you nampak I generator ni, okay, I generator semasa fault tadi dengan IL direction dia sama. So if you include, you akan nampak tambah je lah. So tambah dengan IL tadi 1.07 tolak J 0.6652 per unit tadi. Okay, ni kan satu current kan, satu current yang sama. So you akan dapatlah satu nilai. Okay,
The last one. So sekarang ni you nak cari I untuk motor pula. I untuk motor where you consider dia punya pre-fault current, PC tu pre-fault current equal to I motor, okay, yang neglect tadi campur dengan IL juga. Okay, campur dengan IL juga. Cuma dekat sini disebabkan oleh, ni tengok, disebabkan oleh direction IM dengan direction IL tu berbeza. So you akan tolak IL tadi. Okay, so IM tadi kita dapat minus J 3.55, tak ingat, 552. Okay, 552. So you akan tolak, you boleh buat je tolak 1.07 tolak J 0.6652. Okay. Or in other way, maksudnya kenapa saya buat tolak ni, kenapa saya tulis tolak ni, ini sebab apa? Sebab opposite direction. Okay, ataupun mungkin dalam cara lain nak tulis macam mana boleh juga ni. Boleh kan, minus J 0.5 minus J 3.552 boleh je buat tambah, tapi sebabkan direction dia berubah, saya kena buat tolak 1.07 campur J 0.6652 pun sama. Okay, kalau you nak follow ni lah tambah dan tambah, so you kena tolakkan dia sebab dia opposite direction. Okay, boleh. So masuk calculator, dapatlah ni patutnya, tak ada masalah apa. Okay, cuma apa lagi kalau dia minta dalam bentuk ampere, you darablah dengan base dia tadi. Darab balik dengan base ni, nilai base tadi apa? Ni, nilai base dia kan 3849. So ni dalam per unit ni. Ni dalam per unit, ni dalam per unit. So nak nilai dia dalam, kata nak IG prime plus PC dalam kilo ampere. So you darablah balik dengan I base. Okay, darab dia dengan I base. Sama dekat sini. Darab dengan I base. Okay, boleh. Ada soalan? Ada soalan? Tak ada? Okay, kalau tak ada, saya setakat tu je lah yang saya boleh tunjuk ke awak. So hopefully nampak daripada awal hingga akhir, awak kena nampak lah. Nampak tu maksud saya daripada step 1 sampai step 7 tu, itu unconditionally you kena macam boleh buat. Kan, ZTH apa semua tu, itu memang you kena practice. Okay, boleh? Kalau boleh, I guess kita berhenti takat tu sahaja. Okay, sekejap saya ambil awak punya, ambil attendance sahaja. Attendance. Apa tu, ada soalan ke? Madam, Ya. yang satu PU tadi kan, yang yang Rated tu. yang rated tu kan kita estimate 11K sebab dia sama kan. Tentunya nanti soalan memang dia akan bagi dua-dua tu sama ke macam mana madam? Itu pun bergantung, kalau tak bagi tahu tak apa. Awak boleh assume. Maksudnya yang 11K kat generator dengan 11K kat transformer memang maksudnya dua-dua nilai tu akan sama Rated tu dia tak semestinya sama. Tak semestinya sama. Tak semestinya sama. Kalau tak sama kita buat macam mana? Kalau tak sama, satu kalau katalah tak sama kan, macam kata generator tu dia buat 10. Lepas tu yang tu dia buat 11. Takkan awak boleh je nak ambil tengah-tengah. So awak boleh assume, awak kata assume nilai dia berapa. Kalau dia tak cakap berapa kan, dia tak mention berapa. Kalau dia kebanyakannya tu, kalau tidak you ambil yang senang awak ambil sama je dengan generator.
Generator berapa, ambil je generator berapa. Tak kira lah transformer tu berapa. Sebab assumption je, sebab awak kena tulis lah. Assume V rated dia sama dengan berapa. Alright. Okay. Okay, dah. Madam, nak tanya boleh? Okay. Saya nak tanya yang tadi tu, yang 1B tu kita guna 11K, kita ambil daripada generator kan? Itu tak adalah ambil daripada generator kepada mana, kebetulan je. Oh, Kebetulan dia sama kan. So saya pun tak tahu nak kata dia ambil daripada mana kan. Kita assume samalah 11. dan sebab lagi satu dia prefault tu berlaku dekat transformer 1 kan? Prefault tu berlaku di bus 1. Kat bus 1 kan? Kat bus 1. So, kalau ikutkan bus 1 tu kan sambung kepada generator dan sambung juga kepada transformer kan. Ya. So kita tak boleh nak katalah berapa sebenarnya nilai voltage kat situ. Ini kebetulan dia sama. Sebelah sini, sebelah sini. So kita assume dia sama lah, voltage dia sama. Sebab rating kita tak tahu rating berapa. Sebab kalau sambung je, patutnya kalau saya rasa kalau patutnya betulnya secara praktikalnya kena ambil rating transformer. Sebab kita nak sambung transformer kita kena mesti nilai voltage transformer lah. Macam Taufik tadi lah. Taufik tadi kan. So saya rasa awak ambil nilai transformer lah. Okey. Dia boleh jadi ke madam kalau dia buat dekat bus 2? Boleh? So, Boleh? calculation dia akan jadi still sama jugalah. Ya, sama. Boleh. Kat bus 2 maksudnya dia berlaku kat motor ke madam? Ya, berlaku tak motor. So, Tapi kalau kat situ, kalau voltage dia, prefault dia agak-agak awak nak ambil berapa? Kalau lah kata sini kan, tadi saya kata tadi awak tanya kalau sini 11, katalah sini nilai dia 10 kV. So awak nak ambil apa agak-agak? Kalau V prefault di sini. 10.5 boleh? 10.5. Itulah saya rasa tak boleh lakukan macam tu sebab biasanya kalau kita tengok masa kita buat simulation pun, setting kita adalah generator kita punya transformer. Ambil sebelah lah madam. Ambil 11, ambil transformer side. Sebab transformer tu dia memang kena macam tu, 11 dengan dia kena sambung 11 kepada bus pun 11 jugalah. Okay, boleh? Tapi ini sebab kita calculation kan, dia semua based on design kita pun. So kalau you tulis assume berapa lah, so kalau kata awak pergi ambil 10.5, saya kalau tak cakap apa-apa, saya pun tak boleh salahkan awak. Memang jawab, awak boleh lah buat 10.5 macam tu. Soalan sama macam ni taklah sama, tapi bentuk tu beginilah. Sama tu tak sama tu, data dia tak sama kot. Okay, tapi the concept is there. Saya ajar dah konsep. Okay, yang penting awak kena tahu lita. Okay? Kalau faham ni boleh jawab exam tak? Jawab final ke? Kalau faham ni, boleh kot. Boleh. Tapi buatlah lagi 2-3 soalan yang lain. Kan, tengoklah. Tengok soalan example, semua kena buat soalan example. Example tu try buat semua. Okay, sebab dia punya teori datang daripada example and then kita mix sikit masuk dalam final exam lah. Okay, boleh boleh kot insyaAllah. Saya percaya siapa yang buat latihan dan ikut apa yang saya tunjuk, kita akan nampak dalam final exam dia saya yang buat soalan. Okay, kita akan nampak dalam jawapan itu dia ikut macam mana saya tulis dalam kelas. Macam tu. Kalau dia tak ikut pun dia macam sikit-sikit je dia skip. Tapi kalau kita tahu dia study ke tak study, kalau dia betul-betul study based on nota, kita akan nampak jawapan dia macam nota. Jadi kalau based on study apa yang saya tunjuk, sebab saya tunjuk tak macam dalam nota. Kan? Apa yang saya buat ni, saya akan nampak lah. Saya ulang-ulang. Awak ikutlah kelas saya ataupun awak memang study based on masalah sahaja. Okay? Boleh? Saya ada soalan.
Ya. Untuk yang lepas test sudut tu kan. Sudut. Kira ada je lah. Ya, current free fall saja. Oh, okay. Okay, sebab yang ni dapat ni kat sini. Soalan ni, bagus soalan ni. Sebab tak ramai orang tanya. Okay, awak tahu kat sini, bagi kat sini kan. Dia bagi 0.85 bagi lagi. Itu untuk ini maknanya ini guna dia untuk cari I free fall. Sudut I free fall. Okay. And then ini dia bagi untuk voltage. 8% of the voltage. Ini current, ini voltage. Ini voltage free fall. Ini current free fall. Okay. Lain tak ada lah. Allah, saya bantu untuk kat sini. Tak ada. Sekejap. Dah tutup ni. Boleh. Yang Lisa kita dapat kita series semua kan. Satu lagi yang 0.058 kita series kan. Yang itu kita series kan. Yang 0.058 tu series kan. Series kan. Ini generator saja. Dia satu je. So tak ada dari sini, tak ada apa. Yang kosong poin 0.301 dia ada kan. B. Yang tiga saja yang kosong poin. Daripada sampai ke ini apa? Sini saja tambah je kau. Tambah semua ni, tambah semua. Tambah je. Tak tambah. Ni, kosong boleh. Sampai ke 21. Ni biasanya dia ni yang confuse dia lah report ni. Cari ni. 11.8. Kita tengok dekat ada dekat tu dah buat dia something ni lah kan. Apa. Nah ni. Tadi 1.05. Lepas tu dia darab kan. Dan 13.8 betul ada 13.8 di mana? Belakang kibas. Okay, ini kebetulan sudah salah lah. 13.8 kan. Belakang di sini. Belakang di sini. Ini I di sini. So, terangkan formula ni 13.8 sama dengan rating punya derajat 13.8. Dan dia beritahu sini dia punya operating dia dari 5%. Okay, 5% daripada satu unit lah. So, kena 1.5 per unit. So, kali dengan 13.8. Okay. Kalau tak sama boleh ambil bahagian transformer. Assume. Okay, halan. Tak ada tak salah. So thank you very much. Saya jumpa awak di lain exam nanti lah. Mungkin ada di
Mungkin dia yang sikit juga daripada separuh. Ya, kalau mention 8% tu dia darat satu sahaja. By default 1.0 rated dia. Maknanya operating tu pada data value. Okay, kalau lagi bersen-bersen, saudara dengan 1 per unit. Ataupun maknanya dia 1 per unit lah. Okay, boleh? Okay, thank you very much. See you. All the best. Buat latihannya. Thank you. Jangan lupa hantar assignment. Ya. Dia cakap saya kalau nilai dia tak sama ambil Amerika Transfer Amerika Transfer Dia boleh, transform boleh. Tapi ikutlah. Tapi saya rasa sebenarnya kalau saya practical dia generator transformer betul lah. semua lagi betul lah. Okay. Alright. Thank you, madam. Ya. Thank you, madam. Thank you, madam.